Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan buat ulang kaji bagi subjek untuk subjek UPKK, bagi subjek ulum syariah. Okay, untuk secara permulaannya, apa yang saya nak cakap ialah silibus yang ada dalam UPKK ni kita lihat lebih kurang je macam apa yang awak telah belajar waktu di sekolah, silibus JAIS. Cumanya ada beza sikit-sikit macam tu je lah. Jadi kita nak ulang kaji ni kebanyakannya mungkin awak dah belajar apa ni waktu dia jadi 3, dia 4 dan jadi 5. Kebanyakannya semua tajuk dia sama je. Okay, kita pergi cepat je lah. Okay, kita akan tengok benda yang macam perlukan penerangan lebih. Saya akan terangkan lah. Okey. Pertama sekali, untuk subjek ibadah, tajuk yang pertama ialah tayamum. Okey, kita pergi kepada pengertian tayamum. Okey, awak tengok ni pengertian tayamum. Tayamum. Okey, untuk pengertian ni dia memang ada dua lah. Yang pertama pada bahasa dan pada syarak. Pada bahasa ni apa? Kalau sebut soalan pada bahasa ialah soalan yang berkaitan dengan maksud tayamum tu sendirilah. Sekejap, mana tadi? Okey. Kalau ikut dari sudut bahasa, apa dia? Qasad mengsahajakan. Okey, pada syarak, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dan rukun dan syarat tertentu. Ni awak ingat baliklah, ni dah jawab apa ni? Darjah 3 kan. Ni tayamum, itu kita sapu debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci tu kat mana? Kat mana-mana lah yang awak dapat. Maknanya bukan kat tandas ke, mana dekat luar kan. Dekat dinding pun boleh kita ambil debu tanah tu. Untuk kita sapu ke muka dan kedua tangan. Ni awak kena hafal lah ni. Pada syarak ni. Okay, seterusnya fungsi tayamum apa dia? Ni kena ingat. Tayamum ni kita belajar adalah untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib. Ni, mengganti wuduk dan atau mandi wajib. Maknanya, kita pergi pada seterusnya ni. Sebab tayamum. Kenapa kita kena bertayamum? Sebab, ingat ni, tiada air, ada penyakit, contohlah patah tangan, ada kudis ke tak boleh kena air kan. Ataupun ada halangan tertentu menyebabkan air tidak boleh sampai ke kulit. Tu ada. Contoh, tiba-tiba kat tempat tu tak ada air. Sungai pun tak ada kan. Ini yang pertama. Yang pertama, tidak ada air. Maknanya bila tak ada air, kita boleh bertayamum. Yang kedua, ada penyakit. Ni kedua, ada penyakit. Dan yang ketiga, ada halangan. Contoh patah tangan kan kena pakai simen kan. Itulah dia. Kita kena, bila patah tangan pakai simen, air tak boleh sampai dekat kita punya anggota wuduk. Jadi kita bertayamum. Okey, seterusnya cepat je sebab ini pun awak dah pernah belajar. Okey, anggota tayamum ada berapa? Ada dua. Yang pertama muka. Yang kedua belah tangan hingga ke siku. Dia sama je macam wuduk, cumanya dia menggunakan debu tanah. Okey. Okay, kita tengok yang pertama, muka. Had panjangnya daripada tempat tumbuhnya rambut di kepala hingga kesudahan dagu. Had lebaran daripada anak telinga kanan hingga ke anak telinga kiri. Ni lebih kurang macam inilah awak ambil wuduk lah. Cumanya cara ambil wuduk menggunakan air dengan debu tanah ni bezalah. Awak ingat balik macam mana cara awak buat praktikal tayamum masa darjah 3 Ustaz ajar kan. Okey, yang kedua, had kawasannya daripada hujung jari tangan hingga siku. Ni pun sama macam anggota wuduk. Cumanya cara tu kita awak ingat balik masa praktikal waktu darjah 3. Okey, niat tayamum. Yang ni pastikan awak hafal lah. Kenapa? Sebab dia kena, kalau awak tak hafal macam mana awak nak tahu kan? Ini ialah niat tayamum kan. Okey. Nawaitu tayammuma listibahatil fardhi solah lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan untuk solat kerana Allah Ta'ala. Ustaz tak perlulah kita nak hafal pula benda ni sebab kita nak ulang kaji saja.
Okey, seterusnya kita tengok rukun tayamum. Rukun tayamum, kalau rukun solat ada berapa? 13. Okey, kalau rukun tayamum ada 5. Mudah je. Pertama niat, kedua memindahkan debu ke anggota tayamum. Yang ketiga menyapu muka, keempat menyapu kedua tangan hingga ke siku. Yang kelima tertib. Ni 5 rukun tayamum. 5 je sebab dia tak adalah menyapu rambut, basuh kaki kan. 3 kali. Tak adalah benda tu. Okey, syarat tayamum apa dia? Macam tadi kita belajar sebab-sebab tayamum. Tak ada air. Penyakit. Lepas tu menghalang halang air daripada kena anggota wudu. Okey, sekarang ni apa beza dia dengan syarat-syarat? Okey, syarat-syarat ni adalah contoh dia kita tengok pertama uzur dengan sebab musafir atau sakit yang tidak boleh menggunakan air. Itu samalah macam sebab ni. Ada juga sebab yang menjadi syarat. Contoh yang pertama ni kan. Yang kedua, yakin telah masuk waktu solat. Maknanya contohlah waktu tu waktu zuhur kan. Jadi tangan kita ni tak boleh kena air. Jadi macam mana? Kita kena bertayamum. Bila kita nak tayamum tu, untuk satu waktu solat je ingat satu tayamum hanya untuk satu waktu solat. Beza dengan wuduk. Beza dia, kalau wuduk ni kita ambil sekali wuduk, kita boleh solat banyak kali. Solat zuhur, solat asar. Tapi kalau tayamum, satu tayamum untuk satu solat. Okey, contohlah awak dah ambil tayamum kan. Awak pun solat zuhur. Tiba awak tahan, tak kentut, tak gentak, buang air besar, buang air kecil sampai asar. Awak kena ambil tayamum balik. Tapi kalau wuduk tak perlu. Untuk itu solat fardu lah. Kalau tayamum ni untuk solat sunat boleh beberapa kali. Okey. Yang ketiga, gagal mendapatkan air walaupun telah berusaha. Maknanya awak cari air kan, contohlah rumah tak ada air. Tiba-tiba carilah mana-mana pun air tak ada. Sungai tak ada, apa semua tak ada. Mana-mana tempat cari tak ada air. Ni gagal mendapatkan air. Air semua tak ada, jadi bila tak ada air, mana bolehlah kita bertayamum. Ada halangan menggunakan air ni macam tadi sebab bekalan air terhad. Bekalan terhad ni macam mana? Contohlah orang yang duduk dekat ladang. Orang duduk dekat ladang kan, maknanya dia akan gunakan air tu untuk bagi binatang dia makan, untuk siram pokok dan sebagainya. Jadi kalau dia tak kalau air tu dia nak gunakan untuk berwuduk, mana tak cukup untuk dia nak gunakan untuk keperluan harian dia, itu pun dikira sebagai antara syarat-syarat yang membolehkan kita bertayamum. Okay, seterusnya menggunakan debu tanah yang suci. Kenapa disebut suci? Sebab ada juga debu tanah yang tak suci. Contohnya debu tanah dekat kawasan yang dipenuhi tahi. Contohlah dekat ladang lembu kan. Tiba-tiba banyak debu tanah. Rupanya dekat kawasan yang banyak najis lembu. Kita kena ambil debu tanah yang suci lah. Maknanya yang maknanya ni suci ni. Maknanya yang bebas daripada najis. Okey. Seterusnya, kita pergi tengok sunat tayamum. Sunat tayamum apa dia? Sunat tayamum. Yang pertama, dia macam ambil wuduk. Sama je. Sunat tayamum ni lebih kurang dengan sunat wuduk. Cuma ada tambah sikit lah. Sebab dia menggunakan debu kan. Okay, yang pertama, baca Bismillahirrahmanirrahim. Macam sama juga. Kemudian menghadap kiblat. Okey. Yang ketiga, tengok yang ketiga ni. Yang ketiga ni antara perkara yang penting, mengurangkan debu di tapak tangan. Maknanya ambil tu janganlah sampai tebal sangat kan. Tebal 1 inci pula. Maknanya kita kurangkan sikit untuk nanti kita akan guna debu tu untuk yang seterusnya. Okey. Dahulukan kanan, sama juga macam wuduk kan. Mendahulukan menyapu tangan kanan. Okey. Terusnya merenggangkan dan menyelati anak jari supaya sampai debu di antaranya. Maknanya kita buka jari tu. Kan kalau kita rapatkan jari, kita buka. Jari tu dikembangkan. Okay, seterusnya menyapu muka dan kedua tangan melebihi wajib disapu. Ni sama macam wuduk. Maknanya kalau kita berwuduk, kita disunatkan apa? Kita disunatkan untuk melebihkan anggota wuduk kan. Contoh macam sampai siku. Kita lebihkan sikit sampai ke kita punya kawasan lengan tu kan. Lebih banyak lebihkan lebih bagus lah. Tapi susah pula nak tebu tu kita nak sapu. Mana sebagai sekadar yang boleh lah. Okey.
Seterusnya, membaca doa selepas tayamum. Okey. Kita pergi ni perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Lebih kurang je sama macam wuduk, cumanya ada perkara yang tambah lah. Okey, contoh dia murtad. Murtad sama dengan wuduk. Yang kedua, sembuh daripada sakit. Bila contohlah sakit kulit kita dah sembuh. Jadi kita tak perlu lagi kepada tayamum tu tak. Kita wuduk seperti biasalah. Luput waktu solat. Ini pun sama macam Ustaz sebut tadi. Maknanya contohlah waktu zuhur dah habis. Awak pun tak buang air kecil. Maknanya tak ada perkara yang batalkan wuduk lah awak buat kan. Maknanya awak punya kira tayamum tu masih ada. Tapi bila luput je waktu solat, tayamum awak tu terbatal. Awak kena ambil tayamum yang baru untuk solat yang baharu. Okey. Yang keempat, mengetahui ada air. Contohlah, awak nak solat ni. Awak nak solat, tiba-tiba awak terdengar, rumah jiran sebelah ada banyak air. Dia kata siapa yang nak ambil air, ambil lah. Maknanya awak punya tayamum tu terbatal. Walaupun nak solat dah. Tayamum tu terbatal. Awak kena pergi dekat rumah jiran tu ambil air. Ambil dan berwuduk. Okey. Yang kelima, semua perkara yang membatalkan wuduk adalah juga membatalkan tayamum. Ni macam apa yang Ustaz sebut tadi lah. Maknanya kalau awak kentut, awak buang air kecil, buang air besar, sentuh perempuan yang bukan mahram, itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Cara tayamum nak kena ni ke? Kena kot. Cara tayamum, tepuk tapak tangan kali pertama. Okey, menyapu debu ni. Ni awak kena ingat balik lah. Ustaz tak payah ulang kot. Okey, seterusnya kita ulang kaji bab mandi wajib. Okey. Nama pun mandi kan. Mandi awak tahulah mandi macam mana. Takkanlah mandi pun tak tahu, betul tak? Mandi yang wajib. Maknanya kalau awak tak mandi, awak tak boleh nak melakukan perkara-perkara yang wajib dalam Islam. Maknanya wajib lah. Okey, erti mandi wajib. Kita tengok erti mandi wajib. Ini ulang kaji je. Mandi yang dilakukan bagi seorang yang berhadas besar. Daripada pengertian ni pun kita dah tahu. Banyak benda lah yang nak diterangkan tentang perkara tersebut. Okey, berhadas besar, mati selain mati syahid. Maknanya dua keadaan yang awak kena mandi wajib. Yang pertama adalah bila berhadas besar. Kita akan ulang kaji, tengok apa yang berhadas besar tu. Yang seterusnya mati. Mati pun kena mandi wajib. Selain mati syahid lah. Orang yang mati syahid ni tak perlu nak dimandikan. Dia terus tanam macam mana keadaan dia tu. Macam tu lah dia tanam. Okey. Niat mandi wajib tak perlu kita nak ulang. Cumanya bila awak tengok nota ni, awak kena hafal lah. Yang ni memang kena hafal. Kalau kita nak hafal sekarang tak boleh. Okey. Seterusnya, sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Apa dia sebab dia? Maknanya, bila berlakunya benda ni, awak kena wajib kepada awak untuk mandi. Kalau awak tak mandi, apa yang akan berlaku? Nanti kita akan tengok. Okey, yang pertama, bersetubuh. Ni adalah hubungan di antara suami dan isteri. Yang kedua, keluar air mani. Air mani ni adalah ni bagi lelaki lah. Maknanya kalau tiba dia mimpi yang mana akan dialami oleh semua lelaki, maknanya dia akan keluar air mani walaupun tidak melakukan hubungan suami isteri, tapi dia akan keluar cecair yang mana menunjukkan bahawa dia telah baligh. Mungkin umur 12 tahun, ramai juga sekarang kan, dah 12 tahun dah bermimpi dan dah telah baligh. Itu untuk lelaki lah. Kalau perempuan perempuan dia yang ketiga ni, kita tengok. Untuk perempuan haid. Ni haid. Haid ni apa? Keluar darah. Darah daripada faraj. Maknanya bila sampai masa biasa perempuan ni cepat sikit. Kalau umur 10 tahun, umur 11 tahun, 12 tahun dah datang haid. Maknanya dah keluar darah lah. Darah macam mana tu? Awak tanyalah mak awak. Okay, yang seterusnya nifas. Nifas ni adalah darah ketika melahirkan darah ketika melahirkan anak. Ustaz nak terang kamu, Ustaz tak tahulah. Cuma bila melahirkan anak akan keluar darah. Maknanya itu juga akan menyebabkan seorang tu perlu mandi wajib. Okey, bersalin. Okey, yang seterusnya adalah mati selain mati syahid. Ini dalam kurungan tu selain lah. Mati selain mati syahid. Okey. Ni jelas sebab dia. Seterusnya
Ada juga sebab lain, masuk Islam. Tu tak termasuklah dalam ni, tapi itu juga menyebabkan kita wajib mandi. Maknanya seorang tu bila masuk Islam, dia kena mandi wajib. Okey, seterusnya rukun mandi wajib. Mandi wajib ni senang je rukun dia. Niat. Yang kedua, menghilangkan najis sebelum mandi. Maknanya waktu mandi tu ialah takkanlah awak tak buang kan, contohlah awak baru buang air besar kan, takkan tak hilangkan najis tu, betul tak? Yang ketiga, menyampaikan serta meratakan air ke seluruh badan. Ni tiga ni je. Pertama, pastikan kita niat lah. Niat tu waktu bila? Waktu nak mula mandi tu. Niat kat mana? Dalam hati. Okay, seterusnya, menghilangkan najis. Yang ketiga, meratakan air. Tu je yang awak kena ingat. Okay, senang je kan? Mandi wajib, tajuk mandi wajib ni senang je. Mana tadi? Okay. Kita dah selesai tajuk tayamum, tajuk mandi wajib. Kita pergi ni. Sunat mandi wajib. Sunat mandi wajib ni apa dia? Yang pertama, baca bismillah. Senang je. Kalau awak nak tahu perkara-perkara sunat, contoh awak tanya, apakah sunat? Sunat. Bila sunat ni, buat yang pertama tu lah. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Dah dapat tu melakar. Yang kedua, untuk mandi wajib ni, apa sunat dia? Ambil wuduk. Ambil wuduk. Yang ketiga, gosok-gosok badan. Takkanlah benda-benda ni awak tak buat, betul tak? Takkanlah mandi siram air je kan? Gosok badan. Dahulukan sebelah kanan. Mana bila kita nak basuh badan kita tu, basuh tangan kanan dulu. Basuh kaki kanan dulu. Okey. Menggosok sebanyak 3 kali. Ni 3 kali. Macam wuduk jugalah. Menyelati rambut. Maknanya, selat-selat rambut lah, ambil shampoo. Kita ke shampoo kan, itu selat rambut lah tu. Mandi dengan tertutup, maknanya tak menedahkan aurat. Waktu mandi pakai kain basahan lah. Membaca doa seperti doa selepas wuduk. Awak ambil ni je. Contohlah tanya kan, contoh ada tanya soalan sunat mandi wajib. Ambil lah ni, baca bismillah, mengambil wuduk, baca doa selepas mandi wajib. Kan dah dapat. Biasa 3 lah orang tanya kan. Dalam soalan. Okey. Seterusnya, sunat mandi wajib. Cara mandi wajib. Cara mandi wajib tu lah. Maknanya yang paling utama adalah ratakan air seluruh badan. Soalan ni ditanya ke? Saya tak pernah lah pula tengok soalan dia tanya soalan ni. Cumanya mandi macam mandi biasa lah. Okey, pertama hilangkan najis pada badan. Baca bismillah. Basuh tangan 3 kali. Ni maknanya turutan-turutan dia lah. Basuh kemaluan, berkumur dan menyedut air ke hidung. Maknanya masuk air kat hidung, keluarkan. Ambil wuduk sebelum mandi. Jirus air atas kepala 3 kali sambil berniat. Maknanya niat dia waktu mula dengan kepala dulu. Okey, lepas tu mula sebelah kanan, mana jirus sebelah kanan. Kemudian menggosok tubuh badan ni. Ni maknanya, ni detail ni lah macam mana cara mandi. Tapi cara awak mandi yang penting, rata kepada seluruh badan. Okey, seterusnya, tajuk azan dan iqamah. Azan iqamah ni mudah je lah. InsyaAllah lah. Soalan yang mudah untuk awak jawab kalau keluar dalam peksa. Okey. Arti iqamah apa dia? Pada bahasa i'lam, iaitu pemberitahuan. Iqamah ni untuk beritahu. Kan? Bila kita nak solat, contohlah walaupun awak solat kat rumah kan, solat berjemaah, kena ada iqamat. Untuk apa? Untuk beritahu, untuk kita nak mulakan solat. Okey, pada syarak lafaz tertentu untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Memberitahu masuknya waktu solat fardu. Okey, ni azan ni sebenarnya ni tersilap ni. Ni azan ni, tukar azan. Awak tukar jadi azan. Okey. Yang kedua ni baru iqamah. Silap. Kalau azan memberitahu masuk waktu solat. Bila dah masuk waktu zuhur kan. Bila masuk waktu zuhur, azan. Untuk beritahu waktu zuhur dah masuk. Bila masuk asar, azan tu untuk beritahu masuk waktu asar. Iqamah pula apa dia? Aqamah iaitu mendirikan, menegakkan. Okay, pada syarak, lafaz-lafaz tertentu bertujuan meminta orang bangun untuk mendirikan solat. Ni maknanya bila nak solat, kita iqamah,
untuk ajak orang. Okey, sekarang ni kita nak solat. Okey, jom. Bangun. Itu dia adalah pengertian untuk iqamah. Okey. Apakah hukum azan dan iqamah? Hukum azan dan iqamah adalah sunat muakkadah. Apa maksud sunat muakkadah? Maknanya sunat yang sangat dituntut. Maknanya kalau contohlah awak nak solat, tak ada azan, tak azan dan tak iqamah pun tak ada masalah. Solat awak tetap sah. Cumanya rugilah. Iqamah ni sunat. Maknanya walaupun awak solat seorang, boleh je iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun solat bersorangan. Okey. Seterusnya kalimah azan dan jawapan ni Ustaz tak perlulah nak nak ulang. Awak tahulah rasanya tentang azan ni. Cuma ni jawapan dia ni. Jawapan dia dan juga bahasa Melayu dia awak kena hafal lah ni. Asyhadu an la ilaha illallah itu tak tahu pun kan. Ni lafaz syahadah ni yang dua ni, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Takkan awak tak tahu kan? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Hayya 'alas solah, menuju marilah menuju solat. Menunaikan solat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Solatu khairum minan naum ni untuk solat subuh. As-solatu khairum minan naum ni untuk solat subuh. Okey, cumanya jawapan dia ni. Ni ada juga kan Ustaz tengok ada soalan ni. Jawapan bagi lafaz-lafaz tertentu. Dia sama je, cuma yang beza dia kat mana? Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ni kalau tak hafal ni, Ustaz ketuk kepala. Biasa zikir kan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia. Okey, cuma dengan satu lagi ni. As-salatu khairum minan naum. Dia punya jawapan dia sadaqta wa barakta. Barakta ke barakta ni? Banyak disalah ni. Sadaqta wa barakta. Okey. Itu je yang awak kena hafal Pasti kalau hafal ni mungkin-mungkinan lah ada soalan kan. Okey, seterusnya kalimah iqamah dan jawapan. Ni sama je. Cuma yang bezanya dekat sini yang apa ni? Qad qamatis solah. Qad qamatis solah. Qad qamatis solah. Aqamaha Allah wa adamaha. Biasanya ni pendek lah ni. Ini pun cukup ada ni. Aqamaha Allah wa adamaha. Madamatis samawati wal ardi. Ni yang bersih panjang lah. Cuma kalau siapa yang boleh hafal yang panjang lebih bagus. Kalau awak rasa tak mampu, tak boleh lah Ustaz hafal lah. Aqamaha Allah wa adamaha dah. Okey. Ni sama je cara jawab dia. Tak ada beza pun dengan azan. Cumanya tu yang qad qamatis solah. Okey. Seterusnya kita tengok syarat sah azan. Apa dia? Yang pertama, beragama Islam. Ni Islam lah. Mestilah Islam. Tiba takkanlah acong pula kan azan. Acong ni azan. Tak sah lah azan dia. Yang kedua, mumayyiz. Maknanya tak semestinya balik. Tak mestinya orang dewasa je yang kena yang boleh azan. Maknanya budak-budak pun boleh azan. Tak masalah kan. Awak kat sekolah, awak tetap dapat pahala. Sebab awak azan tu sebab awak dah mumayyiz. Awak dah tahu bezakan antara baik dan buruk. Tiba-tiba adik awak yang umur 3 tahun, dia pandai azan kan. Tapi dia tak tahu azan tu apa. Dia belum mayyiz. Jadi azan itu tidak sah. Okay, seterusnya lelaki. Perempuan jangan mandai-mandai nak azan Iqamah ya. Iqamah boleh. Maknanya waktu nak solat dengan perempuan saja, perempuan bolehlah iqamah. Cumanya macam mana adab perempuan iqamah, dia kena slowkan suara dia. Maknanya suara dia iqamah dalam keadaan yang perlahan je. Kalau lelaki kena kuat-kuat. Mesti sebut dengan kuat-kuat jelas biar semua dengar. Zaman sekarang ada mikrofon kan. Jelas lah. Maknanya contohlah tak ada mikrofon. Kena kuatkan sikit suara. Okay, seterusnya berturut-turut. Maknanya kalimah tu maknanya ikut turutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tadi pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tidak berturut. Tiba-tiba diubah turutan dia kan. Kena ikut turutan. Seterusnya masuk waktu solat. Ni penting ni. Ni untuk azan lah. Tiba-tiba tak masuk lagi Zuhur. Baru pukul 12. Pukul 12 mana masuk Zuhur. Tiba-tiba dua azan. Kenapa dua azan ni? Tak boleh. Kerana apa? Takut mengelirukan orang ramai. Cumanya kalau azan tu mungkin ada sebab-sebab lain. Contoh dia apa? Ada rumah terbakar. Ada orang kena rasuk jin ke apa kan. Boleh lah azan kan. Tengok dulu orang tu azan sebab apa.
Tiba kalau masjid azan kan, tanya dulu kenapa azan. Rupanya ada satu perkara yang berlaku. Yang seterusnya tertib. Okey. Kita tengok okey. Perkara sunat ketika azan dan iqamat. Menghadap kiblat, mestilah menghadap kiblat kan. Kalau azan tiba-tiba tak menghadap kiblat, tak sah ke azan? Sah juga azan, cuma sunat kita buat tu menghadap kiblat. Seterusnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya dia dalam keadaan berwuduk lah. Ketiga, berdiri ketika azan atau iqamah. Awak hafal 3, 4 cukup dah ni. Hadap kiblat, suci hadas kecil, hadas besar, berdiri. Cukup dah tu untuk jawab soalan kan. Melafazkan dengan tartil. Tartil ni maknanya lambat lah, tak lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tartil. Sebut perkataan tu satu-satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu tak tartil. Kalau tartil, asyhadu an la ilaha illallah. Itu tartil. Maknanya baca dengan ikut bacaan, dengar huruf tu satu-satu. Okey. Yang lain ni rasa tak perlulah kot awak nak hafal kan. Kadang-kadang susah. Okey, memalingkan muka ke kanan. Hayya 'alas solat. Awak selalu buat. Tapi mungkin dalam periksa awak terlupa nak cara nak jawab tu kan. Apa dia sunat padahal selalu je kan. Hayya 'alas solat awak pandang kanan. Hayya 'alal falah pandang kiri. Kalau dapat ingat baguslah. Okey, mengulang taraji' lafaz azan, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum menyerukannya dengan nyaring. Ini macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Itu untuk yang awak kuatkan tiba-tiba. Okey, awak slowkan sikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu untuk yang asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu untuk asyhadu anna Muhammad Rasulullah pun sama juga. Awak sebut perlahan dulu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tu dia. Tu yang sebut tu. Mengulang taraji'. Maknanya kita sebut secara perlahan lafaz tu. Okey. Taswib ketika azan subuh, melaungkan lafaz as-salatu khairu minan naum. Okey, ni rasa banyak tak perlu kot. Awak ingat yang tu je lah. Menghadap kiblat, suci pada hadas kecil dan hadas besar, berdiri, melafazkan dengan tartil. 4 ni pun rasa kalau hafal cukup dah. Kalau ada soalan tanya ni. 1, 2, 3, 4. Cukup dah Okey, seterusnya kita tengok doa selepas azan dan iqamah. Ini kalau tak hafal ni, tak tahulah, orang tanya, maka free je. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Cuma kalau ada soalan pun awak kena hafal juga macam mana cara tulis dia. Kan tulis salah, takut salah lah, dia tak bagilah markah dia. Okey, perkara yang makruh azan, memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz azan. Tak boleh lah. Allahu Akbar. Tak boleh. Allahu Akbar. Allah. Tu boleh sebab itu memang ada mat kat situ. Asyhadu an la ilaha. Itu tak apalah. Tiba-tiba yang benda-benda yang patutnya pendek awak panjang-panjangkan kan. Asyhadu an la. Tak boleh. Itulah dia perkara makruh. Dia sampai boleh jadi fitnah lah. Ni kenapa ni pelik sangat azan ni. Kedua, bercakap-cakap ketika azan. Dia tak haram. Contohlah tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul ada kawan tu tanya, apa dah masuk solat ke? Kita pun tutup mic. Dah masuk dah. Tu sambung balik azan. Dia perkara yang makruh saja. Cuma tak baiklah macam tu kan. Eloklah kita habiskan azan dulu. Seterusnya, duduk atau sedang menaiki kenderaan. Tengah duduk. Maknanya azan ni kan tadi apa dia? Kena berdiri. Maknanya kalau makruh untuk kita azan dalam keadaan yang duduk. Sedang menaiki kenderaan ni Ustaz tak faham. Ustaz tak tahulah. Okey. Seterusnya orang fasik. Bukan pasik ni, orang fasik. Orang fasik
Maknanya orang-orang yang banyak buat dosa, makruh lah bagi dia untuk azan. Cuma kita ni nak gelar orang tu fasik susah lah. Kita pun tak tahu kan. Maknanya kalau kita tahu dia ni suka minum arak, suka main judi, maknanya kita pun suruh dia azan. Itu perkara yang makruh lah. Maknanya tak, dia boleh menjadi fitnah lah. Lainkan kalau dia dah taubat kan, dah tak buat dah benda-benda tu, dilantik menjadi Bilal. Baguslah. Okay, seterusnya kanak-kanak yang masih kecil, belum memayis. Perkara yang makruh. Okay. Seterusnya perbezaan antara azan dan... Alamak, keluar pula. Di mana tadi? Sekejap terkeluar pula. Okey, beza okey, perbezaan azan dan iqamah. Apa dia? Ni awak kena tahulah ni. Azan apa dia? Lakukan 2 kali setiap kali azan. Melakukan azan dengan tenang, tidak tergesa-gesa dengan suara yang nyaring. Dilakukan sekali saja bagi solat fardu. Okey, itu azan lah. Iqamah apa dia? Sebut sekali saja. Itu je beza utama dia. Kalau azan ni 2 kali, ada perkataan-perkataan sebut 2 kali. Iqamah sebut sekali saja. Kalau apa ni, dan seterusnya dilafazkan secara fasih, cepat. Okey, kalau azan ni tenang. Kalau iqamat ni, azan tenang, iqamat cepat. Dia tak lambat sangat. Okey, yang ketiga, sekali sahaja bagi solat fardu, setiap kali solat fardu. Okey. Okey, kegunaan azan selain solat, ni tambahan lah. Lapaskan telinga bayi. Bila bayi lahir, kita azan. Yang kedua, ketika kecemasan seperti ribut. Ni Ustaz cerita tadi. Atau berlaku kebakaran. Yang ketiga, mengiringi orang yang musafir. Yang keempat, menghadapi peperangan. Waktu perang pun boleh azan juga. Yang kelima, ketika sesat dalam perjalanan. Masuk hutan, tiba sesat kan, awak pun azan. Dengan apa ni, mudah-mudahan ada satu perkara yang miracle lah berlaku. Allah datang ke pertolongan, orang dapat dengar ke sebagainya kan. Okey. Itu saja untuk kelas tambahan hari ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan tajuk solat fardu. Kita akan gunakan nota ini untuk kita nak ulang kaji UPKK. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.